Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah masih lagi memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu dan memberi keamanan di dalam negara kita, dan doakan Allah pemudahkan segala urusan yang bakal berlaku, dan kita memohon kepada Allah agar membuka kelapangan kepada Duli Yang Maha Mulia, ya, Agung kita dan raja-raja kita untuk bersidang, untuk berbincang, dan mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan mereka dan memilih orang yang paling baik di kalangan orang yang akan menguruskan rakyat Malaysia ini. Baik, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah as-samu wa ta'ah kepada pemimpin kita Agung tu tetap kita kena wajib, ya, kerana ia adalah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yang mana kita mendoakan pemimpin kita. Baik, jadi ala kulli hal, jangan bermurung, jangan masam, jangan letih, nampak ala toya je semua, ya, tak tahu apa keputusannya. InsyaAllah kita dah lakukan yang terbaik, mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik. Baik, jadi kita sambung balik pelajaran kita, yang mana ianya merupakan satu pelajaran yang menjadi kewajipan kita. Selain daripada kita duduk sibuk-sibuk dalam urusan dunia, tetapi sayang berapa ramai yang sibuk dalam urusan agama mereka. Ya, sedangkan urusan itu yang akan menentukan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Urusan itu yang akan menentukan kedudukan mereka itu baik di dunia dan syurga di akhirat. Tetapi sayang, mereka, kebanyakan manusia ini sibuk dengan urusan dunia dengan meninggalkan urusan akhirat. Kemain mereka bijak di dalam berpolitik, tetapi berurusan dengan Allah masih lagi tidak mengenal pencipta seperti mana yang Allah arahkan. Ya, sayang. Ya, oleh kerana itu kita berhadapan dengan fitnah dunia dan akhirnya akan berlaku fitnah di akhirat. Jadi kita sambung pelajaran kita dalam bab ini. Masih lagi kita masuk dalam surah yang baru, yakni surah Abasa. Ya, surah Abasa, yang mana ianya merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang mempunyai 42 ayat. Ya, surah yang ke-80 dalam Resam Osmani. Jadi saya bacakan dulu sebahagian daripada ayat ini mengikut kitab Sahih Tafsir Ibn Katsir. Dia mulakan daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa?
atau dia ingin mendapat pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan tidak membersihkan diri, yakni beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapat pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah satu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, yakni malaikat, yang mulia lagi berbakti. Bismillah. Baik, surah Abasa wa Tawalla, ia merupakan surah yang berkaitan dengan siri dakwah Rasulullah SAW bersama dengan kafir Quraisy Mekah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu surah yang menekankan bagaimana di antara konsep-konsep dakwah, ya, dan juga konsep manhajud dakwah dalam siri dakwah Rasulullah SAW. Kita tahu apabila Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul melalui risalahnya yang pertama, surah Iqra, ya, ia merupakan satu kewajipan bagi para Nabi, yang mana ianya wajib mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dakwah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pada keluarganya dan pada sahabat-sahabatnya. Sehingga turunnya ayat yang mengarahkan Rasulullah SAW mengisytiharkan dakwahnya. Ya, begitu keadaannya, bukan senang, ya, dalam untuk menguruskan dakwah ini. Apatah lagi Rasulullah SAW berdakwah dalam keadaan penduduk Mekah pada ketika itu dalam keadaan macam mana ya kita nak sebut? Mereka ada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pasal kita menyaksikan mereka ada haji mereka ada tawaf mereka ada apa lagi, korban mereka. Itu semua amalan yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Lalu mereka beramal. Dan kita tahu bahawa kedudukan Kaabah bagi mereka begitu agung, yang sehingga Abdul Muttalib berbicara dengan Abrahah di hari Abrahah ingin menyerang Kaabah. Dia mengatakan sesungguhnya Kaabah ini ada pemiliknya dan aku adalah pemilik kambing-kambing, unta dan lembu yang kamu rampas. Okey. Kefahaman mereka begitu. Kefahaman mereka terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, memang clear. Mereka tahu Nabi Ibrahim ada membawa risalah itu. Tetapi setelah beribu tahun kedudukan mereka berpisah daripada risalah yang benar ini, ya, lalu mereka lari disebabkan berlakunya kepercayaan khurafat, keyakinan yang tahyulat, yang menyebabkan mereka merasakan ada tuah dan sial itu selain daripada Allah, ya, yang mendatangkannya. Dan mereka mengharapkan sesuatu itu bila ada yang boleh mendatangkan tuah, lalu mereka melakukan pengorbanan, mereka melakukan nazar, semua kepada yang mereka menyangkakan boleh mendatangkan tuah. Dan mereka memohon, dan mereka menyangkakan yang boleh menyelamatkan mereka daripada sial ataupun keburukan. Lalu mereka bernazar, melakukan korban kepada perkara-perkara tersebut. Maka berlakulah syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, berlakulah syirik. Pertama, mereka mengikut agama Nabi Ibrahim yang telah bercampur baur. Mereka mengikut adat-adat tok nenek mereka, ya. Ada yang betul, ada yang salah. Lepas tu mereka menganut akidah yang batil dengan kefahaman yang batil, sehingga kan dikatakan bahawa di Kaabah itu mempunyai 360 berhala. Seolah-olah tiap-tiap hari itu satu Tuhan. Ya,
Kerana sebulan setahun ada 360 hari. Ya, betul. Ke berapa hari? 65 hari. Ya, berarti seolah-olah begitu. Itu hari apa? Hari Masihi. Masihi kan. Okey. Okey. Kalau hijrah lebih kurang 30, lebih kurang lah tu. Okey. Ala kulli hal. Kesan daripada itu yang mereka bawa, sebenarnya mereka telah terpesong. Waktu itu kita menyaksikan munculnya seperti bapa saudara Khadijah. Yakni siapa nama dia? Bapa saudara Khadijah, Warqah bin Naufal, ya, yang mana dia masih lagi menganut ajaran Kristian. Ya, di atas jalan yang betul. Masih lagi menganut ajaran Kristian di atas jalan yang betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW terpaksa berhadapan dengan orang-orang tersebut. Ya, kabilah-kabilah, masyarakat-masyarakat yang mana menganut akidah yang batil, dah bercampur baur, walaupun dia mengatakan kami membawa ajaran Nabi Ibrahim. Ya, kami membawa ajaran Nabi Ismail yang berada di Mekah. Oleh kerana itu kita menyaksikan masyarakat kita ni yang mengatakan mengikut Rasulullah pun begitu juga. Kalamnya disebutkan kami mengikut Rasulullah. Tetapi poin dia mengikut bagaimana? Mereka kafir Quraisy mengatakan mengikut Nabi Ibrahim, mengikut Nabi Ismail. Tetapi mengikut dia bagaimana? Adakah hanya sekadar korban? Ataupun sekadar waktu haji? Ya? Ataupun waktu umrah? Ataupun waktu nak menunaikan? Masya Allah ya. Satu benda yang agak menarik. Mereka mengagungkan Kaabah itu, ya. Kalau kita saksikan Kaabah itu pada zaman sekarang ni, kita saksikan itu adalah Kaabah yang dibina setelah runtuh. Asal Kaabah tu panjang. Asal Kaabah tu panjang sampai ke Hijr Ismail tu. Dinaikkan. Jadi kalau keadaan yang begitu seolah-olah macam kalau kita beli roti tu kan, ya, macam itu. Ya, panjang dia begitu. Bentuk dia. Tetapi disebabkan mereka mengagungkan Kaabah, mereka selepas banjir itu, lalu mereka mengatakan, ya, terutamanya Abdul Muttalib sebagai ketua mengatakan kita tidak boleh membina Kaabah melainkan dari hasil-hasil yang bersih saja. Maksudnya hasil curi tak boleh, hasil riba tak boleh, hasil apa lagi? Menipu tak boleh. Mesti yang bersih sahaja. Bila dibina Kaabah itu dalam keadaan tak mencukupi hasil tersebut, maka dibina Kaabah yang tinggi itu sebahagian tu, dan Hijr Ismail itu dalam bentuk yang ada sekarang ni. Ya. Subhanallah. Rasulullah SAW bercita-cita untuk mengubahkan balik. Tapi dia kata apa? Kalaulah tidak kerana kaum aku masih lagi, ya, masih lagi, maksudnya baru je masuk Islam, nescaya aku akan ubah Kaabah tu. Kenapa? Bagi mereka terlampau besar. Jangan nak main-main dengan Kaabah. Ya, tu dia. Mereka mengagungkan Kaabah sampaikan pembinaan itu begitu sekali mesti daripada hasil yang suci. Satu. Dan kedua, siapa yang nak melakukan tawaf Kaabah, ya, kalau tak ada didatangkan dari hasil yang suci pakaian ni, maka dia tak boleh tawaf. Kalau nak juga tawaf dalam keadaan bertelanjang. Ya, subhanallah. Rasulullah istiharkan pada hari Fathul Mekah. Ya, maka Kaabah tidak boleh ditawaf dalam keadaan telanjang, mengisyaratkan kepada kita kafir Quraisy dahulu kerana mengagungkan Kaabah, mereka yang tidak mempunyai pakaian dari hasil yang halal, maka tak boleh tawaf melainkan dalam keadaan telanjang. Dahsyat, agung Kaabah. Ya. Tetapi bila arahan yang Allah datangkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Jibril sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah penentang utama. Mereka menentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat. Bukan main-main. Kerana penentangan ini penentangan kemuncak. Penentangan yang mana nak membunuh Rasulullah. Berarti bukan main-main. Disebabkan Abu Talib ada, mereka tak berani nak mengusik Rasulullah, ya, tetapi orang-orang yang beriman disakiti dengan begitu sekali sehingga kita menyaksikan Sumayyah mati, Yasir mati, beberapa orang sahabat yang besar mati, ya, dalam siri pemulaan dakwah itu. Itu dia.
Jadi kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang menyangka dirinya baik mengikut ajaran Nabi Ismail, tapi akhirnya mereka terjebak dalam masalah syirik, masalah khurafat, masalah-masalah yang na'udzubillah min zalik. Kita, masyarakat kita, umat Islam seluruh dunia ni, ya, yang mengaku menganut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah tinggal dah 1400 tahun yang silam, apakah kita rasakan kita ni terselamat lagi? Tak, disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariqu hadhil ummah ila 73 firaq kullaha fin nari illa wahidah. Akan berpecah umat aku kepada 73 golongan. Berarti besar. Umat ini telah berpecah. 73 golongan, hanya satu sahaja yang benar, yang lain semuanya salah. Dan ulama menerangkan dalam bab ini, perpecahan ini bukan masalah fiqh. Bukan masalah fiqh. Tetapi perpecahan ini disebabkan Rasulullah kata kullaha finnari illa wahidah, semua ke dalam neraka. Ini mengisyaratkan perpecahan itu adalah perpecahan akidah. Nampak tak bagaimana kita menekankan masalah akidah, masalah tauhid, akidah, tauhid mesti clear. Kerana kita nak bertemu dengan Allah pertama sekali dalam kubur, soalan yang akan ditanya, man rabbuka? Kalau perkara itu pun kita tak jelas, agak-agak boleh jawab tak? Takkan boleh jawab. Kalau beriman kepada Allah tidak jelas, pertama sekali dalam kubur memang kita tak mampu untuk menjawabnya. Okey. Jadi oleh kerana itu, lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, akhirnya berpecah ummah ini kepada salasa wa sab'ina firaq, 73 golongan, semuanya ke dalam neraka melainkan satu. Maka satu itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia? Kita pun dah tak kenal, kerana semua mendakwa ahli sunnah wal jamaah. Ini masalahnya. Masdar ilmu kita tidak dapat yang asli. Akhirnya semua mendakwa ahli sunnah, kita pun apa salahnya? Golongan ini baik, golongan ini baik. Apa salahnya? Golongan ni pakai serban, golongan ni ada janggut. Ke situ. Hukuman-hukuman mereka menghukumkan orang itu baik ataupun menilaikan seseorang itu baik ataupun buruk bukan kepada asas. Ini yang menjadi masalah. Mereka tidak menilaikan Islam jemaah itu betul ataupun tidak bukan kepada akidah dia. Sedangkan akidah itu adalah usul timbang seseorang itu betul ataupun salah. Jadi, bagaimana nak mengetahui kalau kita tak belajar? Bagaimana kita nak mengetahui kalau kita tak betul-betul mempelajari tentang akidah ahli sunnah wal jamaah? Masalahnya semua mendakwa ahli sunnah wal jamaah, akhirnya kita confuse. Ya. Sahabat-sahabat ikhwah yang berada di dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, tugas kita untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Ya, tugas kita. Bagaimana berianya waktu pilihan raya tu, ya, kita lihat orang berkempen, letak poster sana sini. Biarkan mereka, tetapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah sebarkan. Kena beria-ria juga. Ya, cuma tak adalah orang nak bagi duit ke apa, tapi Allah menjanjikan syurga. Wajib kita menyampaikan risalah ini walaupun dengan cara yang perlahan, tidak menjadi masalah. Baik. Jadi dakwah yang Rasulullah sampaikan pada waktu itu dalam keadaan masyarakat keadaan yang begitu. Peringkat awal mereka menentang tidak seberat apa yang berlaku di akhir-akhir selepas wafatnya Abu Talib. Tetapi setelah wafatnya Abu Talib, kita melihat percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, percubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan pada hari terakhir waktu dia meninggalkan rumahnya dan diarahkan Ali bin Abi Talib duduk di atas pangkin tempat baringnya itu, lalu dia keluar. Maka waktu itulah kafir Quraisy datang menyerbu. Nampak tak? Mengisyaratkan itu kemuncak dalam siri dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang kita lihat dalam ayat ini, yang pertama apabila kisah ini berkaitan dengan seorang lelaki Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapakah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini? Dia adalah seorang lelaki yang buta. Lahir dalam keadaan buta. Kemudian yang kedua, dia ada dikaitkan dengan sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah Khuwailid tu? Binti Khuwailid. Ya.
isteri Rasulullah SAW, Khadijah. Dia sepupu. Dan dia menerima risalah ini, dia termasuk di antara orang-orang yang as-sabiqin al-awwalin, orang yang menerima dakwah Rasulullah yang pertama, tetapi dia buta. Subhanallah, ya. Oleh kerana itu kita jangan memperlecehkan orang buta. Kalau mampu untuk kita membimbing, bimbinglah. Ya. Kerana sejarah telah membuktikan seperti Abdullah ibnu Umi Maktum, dan juga kita melihat ulama-ulama yang besar seperti Syekh Abdul Aziz ibnu bin Baz. Lepas tu berapa lagi Syekh yang besar di Saudi itu, ya, buta. Dan muncul seorang lagi anak muda, ya, nama dia apa? Jihad. Ya, muda, subhanallah. Ya, kita kena akui bahawa kita jahil. Bila bertemu dengan dia, Jihad umur berapa? 15 tahun ke 16 tahun. Hafiz hadis beribu. Hafiz cara yang dibawa oleh Syekhul ulama hadis pada zaman silam. Seperti Bukhari, dihafal dengan sanad, matan, apa semua. Memang kita tak mampu. Apatah lagi dah tua lagi macam ni. Lagi tak mampu. Anak muda, Jihad, umur dalam 15-16, menjadi hafiz hadis. Hafiz Quran tu dah tak ada apa-apa dah bagi mereka. Hafiz hadis. Subhanallah. Tapi buta. Ya, subhanallah. Kita kena akui bahawa kita lemah. Agak-agak kita lah. Macam mana nak beli syurga Allah dalam keadaan kita begini? Kejahilan yang penuh dengan kejahilan. Ya, sedangkan Jihad, anak muda yang kecil tu, mampu menghafal hadis, ribuan hadis. Ya, ribuan hadis. Subhanallah. Kelebihan buta dia tu ada hikmahnya. Okey, baik. Kemudian Abdullah ibnu Umi Maktum ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melantik dia sebagai imam sewaktu Rasulullah tak ada. Bila Rasulullah melantik seorang itu sebagai imam, ya, menunjukkan kedudukan dia besar. Ya, kerana kemunculan Rasulullah tak ada siapa boleh jadi imam. Kecuali pada hari sakit Rasulullah diarahkan Abu Bakar menjadi imam. Tetapi waktu Rasulullah keluar, dia melantik, ya, di antaranya Abdullah ibnu Umi Maktum menjadi imam pada penduduk Madinah. Satu. Dan dia telah melantik Abdullah ibnu Umi Maktum menjadi muazzin bersama dengan Bilal ibnu Rabah. Ya, mereka bergilir dalam siri azan, azan subuh, azan sahur, ya, yang ni azan sebelum munculnya matahari. Itu ada dua azan kita tahu yang ditinggalkan oleh masyarakat kita. Okey, dibahagikan kepada dua, Abdullah ibnu Umi Maktum dan juga Bilal ibnu Rabah. Kedudukannya tinggi. Ya. Dan di manakah dia mati? Dia mati pada zaman Saidina Umar. Yang dikaitkan, Rasulullah memang dalam Al-Quran menjelaskan dia seorang yang buta, seorang yang cacat, seorang tua, seorang kanak-kanak, wanita tidak diwajibkan masuk peperangan. Ya. Tetapi Abdullah ibnu Umi Maktum bertemu dengan Saidina Umar lalu mengatakan, "Ya Umar, izinkan aku berperang." Kamu buta, tapi dia nak juga berperang. Dan peperangan yang dimasukinya bukan sebarang peperangan. Peperangan melawan kerajaan Parsi. Peperangan Qadisiyah. Satu peperangan yang besar. Yang mana tentera Islam hanya ada 36,000. Dan tentera Parsi ada 123,000 kalau tak salah. Itu dia perbandingan. 3 kali 4, 120. Ya, 4 kali ganda tentera Islam bertemu dengan tentera Parsi. Lalu diminta izin kepada Umar untuk masuk dalam peperangan itu. Ya. Dan kita tahu kisah peperangan Qadisiyah yang begitu dahsyat, pertempuran yang begitu dahsyat. Kenapa? Tentera Parsi menggunakan taktik macam kita zaman kita, ini zaman dahulu pakai gajah. Ya, pakai gajah untuk berperang. Tentera Islam hanya ada unta dengan kuda. Berlaku 4 hari peperangan tu, ya, dalam keadaan tak stabil. Tentera Islam berhadapan dengan tentera gajah tu memang tak stabil. Lalu Sa'id ibn Abi Waqqas meminta bantuan tentera, ditambahkan tentera. Kepada waktu itu ada, kalau tak salah, 3 ataupun 4 taraf tenteranya. Ya,
Di antaranya Al-Aqwa'. Al-Aqwa' kemahiran dia berjalan kaki. Ya, Sa'ad ibnu Abi Waqqas kemahiran dia memanah dan bermain kuda. Ya, Khalid Al-Walid dia Sa'ad ibnu Abi Waqqas bermain panah. Khalid Al-Walid bermain kuda. Ya, dalam siri peperangan itu, maka Al-Aqwa' memberikan pandangan. Dia mengatakan peperangan ini tidak maksudnya bilangan mereka dah 130,000 tu dan tentera Islam ada 36,000, ya, nak bertembung. Lepas tu mereka ada tentera yang bergajah. Bagaimana nak lawan? Lalu dia bagikan pandangan. Kita kacaukan gajah dia. Dengan apa? Dengan memakai topeng kepada kuda-kuda. Pakai topeng kuda. Bermula di situlah kuda-kuda yang kita tengok ada sarung apa, digunakan, diolahkan sarung itu yang menyebabkan gajah terkejut. Gajah terkejut. Bila menyaksikan ini bukan kuda yang biasa aku tengok, ini binatang apa kan? Dipakaikan pada unta kuda, lalu mereka lawan. Waktu itulah gajah jadi haru biru, lari. Ya. Dan diarahkan kepada tentera Islam, kerana ada 2 orang yang masuk Islam daripada orang Parsi ini mengatakan bunuh gajah itu dengan cara potong belalai ataupun tembak pada mata dia, panahkan mata dia. Seekor pun cukup, dia jadi haru biru. Dan betul apa yang dibuatkan. Dalam peristiwa itu, ya, akhirnya tentera Islam 36,000 menang. Ya, subhanallah, maha suci Allah dalam peristiwa tersebut. Baik, dan Abdullah ibnu Ummi Maktum mati dalam peristiwa tersebut, syahid. Baik. Sekarang kita lihat dalam ayat ini teguran Allah kepada Nabi kerana beliau bermuka masam di depan seorang lelaki yang lemah, iaitu Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Katsir memberikan tajuk yang besar begitu. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahawa suatu hari Rasulullah berdialog dengan salah seorang dari tokoh-tokoh Quraisy dan beliau mengharapkan keislaman mereka. Ketika beliau sedang berdialog dengan mereka, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum, salah seorang sahabat angkatan pertama masuk Islam. Dia menanyakan sesuatu kepada Rasulullah dan mengulangkan pertanyaan tersebut kepada baginda. Baginda sendiri berharap seandainya saja Ibnu Ummi Maktum menahan diri pada saat itu agar beliau bisa memfokuskan dirinya berbicara dengan kepada tokoh Quraisy itu, kerana beliau ingin dan berharap dia mendapat hidayah. Ini di antara permulaan sebab asbabun nuzul, sebab-sebab ayat ini diturunkan. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berdakwah di satu tempat yang mana kebiasaan para sahabat seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum datang nak bertanya kepada Rasulullah. Tiba-tiba seorang kafir Quraisy, tak tahu siapa, tetapi setengah ulama mengatakan Umayyah ibnu Khalaf, ada yang mengatakan selain daripada itu, ya, dalam tafsir ini tidak menjelaskan siapa. Tetapi salah seorang pemimpin kafir Quraisy, ya, kata kita tokoh korporat kafir Quraisy. Okey. Jadi Rasulullah SAW dalam siri dakwah dia fokus. Memang tidak dinafikan kita memfokuskan pada orang-orang yang begini juga. Tetapi ingat, ayat ini mengisyaratkan jangan kamu terlampau memfokuskan orang-orang yang begini sehingga kamu tinggal orang-orang yang naif, orang yang dhaif, orang yang lemah. Kenapa setengah masyarakat kita, ya, dia fokus kepada orang korporat, orang pemimpin besar nak berdakwah. Kenapa? Kesannya agak baik. Tetapi bila kita melihat dalam bab konteks dakwah yang begini adalah salah. Ya. Okey, tak apa, berdakwah yang atas, berdakwah yang bawah juga. Jangan tinggalkan yang bawah. Tetapi bila kita berdakwah yang atas semata-mata, akhirnya kadang-kadang kita tertipu. Kerana dalam kisah ini, apabila pembesar kafir Quraisy itu datang, ya, bukan nak masuk Islam, tetapi sebenarnya saja nak ngacau Rasulullah SAW. Ya, dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan saja nak mengacau. Tiba-tiba Abdullah ibnu Ummi Maktum datang bertemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang agama." Ya, kerana kita tahu bahawa Rasulullah sentiasa menerima wahyu. Jadi dia nak perkembangan yang terbaru. Apa yang terbaru yang Allah turunkan wahyu. Okey. Maka di sini Rasulullah SAW, pertama kita tahu Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, dia bukan tahu Rasulullah ada tetamu ke tidak. Dah sudah confirm, kalau dia tahu ada tetamu, dia tak akan kacau Rasulullah. Tetapi disebabkan dia buta dan dia tahu Rasulullah ada, maka
dia pun datang minta kepada Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Sedangkan Rasulullah tengah berbicara dengan tokoh kafir Quraisy ini. Okey, kita lihat ya bagaimana dakwah. Lalu Rasulullah berharapkan Abdullah ibnu Ummi Maktum supaya kalau boleh dia diam. Tapi Rasulullah sedang fokus kepada ketua kafir Quraisy ini. Memang kalau dia masuk Islam, kesannya baik. Berapa ramai yang akan masuk Islam. Seperti mana Mas'ab ibnu Umair yang berdakwah kepada kaum Aus dan Khazraj. Berdakwah kepada pemimpin. Pemimpin masuk Islam, habis satu kelompok masuk Islam. Ya, golongan Khazraj masuk Islam, golongan Aus masuk Islam. Sampai pemimpin itu mengatakan, ya, kalau kau orang tak masuk Islam, jangan jumpa aku. Begitu sekali. Ya, kalau kau orang tak undi, undi itu pilihan raya. Ya, kalau kau orang tak nak masuk Islam, jangan siapa pun berjumpa dengan aku. Begitu sekali. Maksudnya kehebatan dia sehingga semua masuk Islam. Memang tak nafikan. Tetapi dalam bab ini Allah nak menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu hanya menyampaikan, tetapi ingat ada lagi perkara yang perlu kamu renung. Orang-orang yang berhajat betul-betul, sedangkan kafir Quraisy hanya mempermainkan. Ini benda-benda yang kita kena faham elok-elok. Ya. Bila berlaku pilihan raya tonggal langgang jadi. Ya. Apa salahnya dia tu walaupun kafir tapi baik. Dia jadi cerita macam itu. Ya. Kalau nak menghalalkan, dia pusing ke situ, nak membenarkan. Sedangkan orang tu telah menghukumkan orang Islam Malaysia ni tak bagus kan. Kita duk terhege-hege. Okey, ala kulli hal. Tak masuk politik dah, habis dah. Okey. Nak menceritakan dalam ayat ini, apabila Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berapa selesa. Kehadiran dia di waktu itu seolah-olah tidak bertepatan. Maka Abdullah ibnu Ummi Maktum masih lagi bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang agama. Ya, adakah perkembangan terbaru, wahyu Allah apa semua? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apa dia buat? Berkerut dahi. Ya, berkerut dahi. Abasa ni kalau kita macam tak suka tu dia aduh, kan? Kita kerutkan dahi. Abasa, bermuka masam. Wa tawalla. Dahlah begitu, Abdullah ibnu Ummi Maktum di depan dia berpaling begitu. Masya Allah, ya. Nampak tak? Okey, kita lihat apa yang Allah bicarakan dalam ayat ini. Beliau pun bermuka masam kepada ibnu Ummi Maktum, tidak memperhatikan dan berpaling kepada yang lain. Maka Allah pun menurun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Terus Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini di antara ayat Allah tegur perbuatan Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah adalah di bawah program wahyu. Tak betul, Allah tegur. Tak betul, Allah tegur. Kalau betul, Allah biarkan. Dan Allah turunkan wahyu memujinya dan berbagai-bagai. Okay. Di sini datang perkara yang penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Rasulullah tidak menyampaikan risalah, Allah akan tegur. Kalau Rasulullah silap, Allah akan tegur. Kita tahu dalam peristiwa beberapa kali baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan kesilapan, Allah tegur. Sehingga Rasulullah mengatakan Umar, ya, Saidina Umar tu, kalaulah ada nabi selepas aku, maka Umar lah yang layak menjadi nabi, kerana dia punya ijtihad tu dahsyat, hampir-hampir ya bertepatan dengan apa yang Allah nak. Begitu sekali. Ya, terutamanya dalam berkaitan dengan tawanan perang. Ya, subhanallah, sampai Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Ya, Allah turun menegurkan ayat kepada Rasulullah kerana menginginkan harta. Ya, tidak mengikut apa yang telah ditetapkan. Subhanallah, ya. Oleh kerana itu kita kena faham bahawa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa semuanya di bawah program wahyu. Tak ada kurang, tak ada lebih. Memang itu yang dibawa mengikut cara yang diarahkan oleh Allah. Jadi selesai masalah
dalam bab ini kalau kita faham betul-betul tentang konsep siapa baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan bicara banyak. Apa yang kita dengar as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Mana yang tak pernah kita dengar daripada Rasulullah, tolak walaupun nampak macam agama, ya. Baik. Kemudian maka Allah turunkan dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, kerana telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa, yakni ingin mendapatkan kesucian dan kebersihan diri. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, yakni dia berkenan menerima nasihat sehingga dia meninggalkan maksiat. Ya, jadi Ibnu Katsir mengatakan dalam firman itu, Abdullah ibnu Ummi Maktum cuba nak membersihkan diri dia, ya, dengan meminta Rasulullah ajarkan wahyu-wahyu kepadanya. Kemudian Allah berfirman, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasakan dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, yakni kamu justru memperhatikan orang kaya agar mendapat petunjuk. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya ataupun tidak beriman, yakni kamu tidak diminta bertanggungjawab jika dia tidak beriman. Okey. Jelas pada ayat ini mengisyaratkan kepada kita, walaupun kita berdakwah dengan orang besar, oleh kerana itu kita kena faham, bila kita berdakwah hati kita betul-betul kena ikhlas. Ya, kena ikhlas kepada Allah, tidak berhajat sesuatu kepada manusia. Bila kita berhajatkan sesuatu, ada kepentingan, dia akan mengikat kita, ya, dengan seseorang. Mula apa yang dicakap kita betulkan aja. Ya, kononnya atas uslub dakwah. Cara berdakwah. Akhirnya kita terjerat sehingga dia berkata perkataan yang bercanggah dengan agama, disebab dah kita terikat, maka kita membenarkan dia. Ini na'udzubillah min zalik. Sedangkan Allah mengatakan, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan. Bila kamu dah sampai, dia nak ikut, tak ikut, bukan urusan kamu. Kamu dah sampaikan, serah kepada Allah. Tetapi kalau kamu masih terikat, macam ada kepentingan juga, di situ akan timbul masalah dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, ya, berhati-hati bila kita berdakwah, terutamanya, ya, kalau kita memilih cara yang tak betul tu, kita pilih orang besar, orang kaya, tokoh korporat semata-mata dengan meninggalkan orang miskin. Kerana pada orang miskin ni ada kehebatan dia sendiri, tidak ada kepada orang-orang yang besar. Orang-orang yang kaya besar ni memang ada juga kehebatan dia, tetapi orang miskin ini padanya ada doa yang mustajab. Ya. Apabila hari Hercules bertanya kepada Abu Sufyan tentang siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa pengikutnya, lalu Abu Sufyan mengatakan kepada Hercules bahawa sesungguhnya pengikut dia adalah orang-orang miskin. Ya, lalu Hercules kata apa? Begitulah para nabi. Ya, para nabi pengikutnya di kalangan orang-orang yang lemah. Ya, orang miskin, orang lemah, itu dia. Lepas tu ditanya, adakah mereka meninggalkan agama ini? Lalu Abu Sufyan mengatakan mereka tidak meninggalkan agama tersebut, bahkan bertambah. Ya, begitu kedudukan agama. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kewajipan kita untuk memahami cara dalam siri dakwah dan hadaf kita dengan ilmu yang tepat supaya kita tidak menyeleweng dari manhaj yang asli ini. Kemudian Allah mengatakan, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Allah berfirman, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedangkan ia takut kepada Allah, yakni dia sengaja mendatangimu dengan menuju kepadamu dengan harapan mendapat petunjuk dari apa yang kamu katakan kepadanya, fa anta anhu talahha, maka kamu mengabaikannya. Subhanallah. Ini di antara perkara yang menarik dalam ayat ini. Ya, apabila Allah mengatakan wa amma man ja'aka yas'a, ini menunjukkan di antara ada adab penuntut ilmu
berdatang menuntut ilmu dalam keadaan berusaha, ya. Sa'a ni maksudnya bersungguh-sungguh. Dia tak boleh datang ala ikut dan aku, tak boleh, ya. Dia tak boleh datang dia ada timbangan dia. Ya, timbangan aku sibuk, tak sibuk yang dibuat-buat. Kalau sibuk betul tak apa. Ya, ataupun urusan yang tak berapa penting tu, ya, tak boleh dalam siri menuntut ilmu, seperti juga dalam siri kita melakukan solat. Mesti, ya, tepat, cepat, ya, dalam bentuk yang mesti menyaut seruan Allah dalam keadaan yang begitu. Okey? Kemudian apabila Allah mengatakan, saya agak tertarik apabila Allah mengatakan wa amma man ja'aka yas'a. Abdullah ibnu Ummi Maktum ni dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan bersungguh-sungguh. Ya, bukan lenggang-lenggok malas, tak. Yas'a, bersungguh-sungguh. Kemudian apa Allah katakan? Wa huwa yakhsha, dan dia takut. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, dalam ayat ini apabila dia mengatakan wahwa yakhsha, itulah kemuncak ilmu. Kemuncak ilmu agama kita ini ialah khasyah, takut. Kalau tidak ada takut dalam jiwa kita, takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Kalau tak ada perasaan takut kepada Allah, itu kemuncak ilmu tak sampai. Kemuncak ilmu, siri menuntut ilmu, ya, adalah khasyah. Itu yang kita cuba berusaha untuk dapatkannya. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan, innamal yakhshallah, adalah Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang banyak takut kepada Allah dari kalangan hambanya ialah para ulama. Yakni kemuncak ilmu itu adalah khasyah. Bila ada perasaan takut, dia akan mempraktikalkan apa yang Allah arahkan. Kan waktu Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, apa Allah katakan? Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kami tunjukkan, aku tunjukkan kamu jalan kepada Tuhanmu supaya kamu takut. Tu dia kemuncak ilmu. Jadi kemuncak, kalau kita ni banyak ilmu sekali pun, ya, macam ahli kitab yang banyak ilmu, tetapi mereka tak ada perasaan takut kepada Allah, tak bermanfaat ilmu tersebut. Kita yang ada sikit ilmu, tetapi ada perasaan takut kepada Allah, itulah kemuncak ilmu yang terbaik. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, itu dari ganjaran siapa yang takut kepada Tuhannya. Subhanallah. Jadi bila kita melihat ayat ini, apabila Allah menegur Rasulullah, ya, pertama Abdullah ibnu Ummi Maktum datang dalam keadaan bersungguh-sungguh, dan ia wahwa yakhsha, dia betul-betul takut. Ya Rasulullah, ajarkan aku takut, aku nak bersihkan diri kepada Allah. Tetapi Rasulullah tidak hiraukan dia. Bahkan Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Maka Allah turun ayat menegur Rasulullah SAW. Maka kita lihat, ya, ayat seterusnya, fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikan ni, yang menyibukkan diri. Dari sini diketahui bahawa Allah memerintahkan Rasulnya untuk tidak mengkhususkan peringatan kepada seseorang sahaja, yang lain melainkan harus adil antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, tuan dan hamba, lelaki dan perempuan, besar ataupun kecil. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya jalan yang lurus, kerana dialah pemilik hikmah dan tinggi. Abu Ya'la Ibn Jarir meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, surah Abasa wa Tawalla ini turun berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Dia mendatangi Rasulullah seraya berkata, bimbinglah aku. Aisyah berkata, pada saat itu Rasulullah sedang menghadapi salah seorang petinggi orang-orang musyrik. Nabi berpaling dan darinya dan menghadap kepada orang Quraisy tersebut. Ya, beliau bersabda kepada laki Quraisy, atara bima aqulu ba'san, menurutmu apakah perkataan aku itu salah? Lalu laki Quraisy itu mengatakan tidak. Ya, seolah-olah laki Quraisy itu, ya, mengatakan tak apa, ya, kamu buat itu tak salah, sedangkan perbuatan itu, di sini kita dapat, ya, walaupun manusia seluruh dunia mengatakan tak bersalah,
tetapi kalau Allah kata kalau Allah kata salah, maka hukumnya salah. Ya. Kita tak boleh mengharapkan kesukaan manusia, tetapi kita hendaklah mengikut apa yang Allah suka. Okey. Dalam masalah ini, ya, diturunkan ayat, dia Muhammad bermuka masam. At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini, tidak menyebutkan Aisyah. Saya, yakni Ibnu Katsir, berkata demikian pula di dalam kitab Muwatta. Okey. Jadi secara kasar kita dah tahu bagaimana Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri dakwahnya. Dan jelas kepada kita manhaj dakwah Rasulullah SAW, dia tidak kira kecil ke besar, ke tua, ke muda, ke miskin, ke kaya, tak kira. Dia ingin menyampaikan risalah itu dengan cara yang betul, yang seperti mana yang diarahkan oleh Allah. Sehingga kan kita menyaksikan last kali di saat akhir hayat seorang kanak-kanak Yahudi yang disebutkan ghulam, kanak-kanak Yahudi, ya, nak mati. Apa Rasulullah buat? Rasulullah datang kerana budak Yahudi itu baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak ya dalam peristiwa tu dikaitkan dengan budak Yahudi ini terlalu baik dengan Rasulullah, sehingganya bapa dia tak berkata apa-apa. Tak apalah. Bapa dia tahu Rasulullah tu bagaimana. Ya, tapi dia tak nak masuk Islam je bapa dia. Ya, disebabkan ego mereka. Yahudi ada ego. Mereka tahu kebenaran apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya mereka yang diberikan kitab itu mengenali kamu seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Subhanallah, mereka kenal Rasulullah tu sebiji. Ya, kenal. Tetapi mereka tak nak beriman. Lalu dalam peristiwa itu, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu dikatakan, kul ya ghulam kul la ilaha illallah. Wahai kanak, ucapkan la ilaha illallah. Budak tu tak nak bercakap mula. Cuma dia tengok bapa dia. Dia tengok bapa dia. Lalu bapa dia ni, dia mengenali Rasulullah, cuma dia tak nak. Cuma dia katakan, ati' Abul Qasim. Taatlah Abu Qasim. Yang ini gelaran kepada Rasulullah Abul Qasim. Lalu budak ni pun mengucap kalimah la ilaha illallah. Ya, agak menarik dalam peristiwa yang begitu, mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya risalah ini perlu disampai kepada semua manusia. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan. Sesungguhnya ajaran Allah ini adalah satu peringatan, yakni berbuat adillah dalam berdakwah kepada orang lain, antara yang mulia dan yang hina. Qatadah dan As-Suddi berkata firmannya, sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Allah itu adalah satu peringatan, yakni Al-Quran. Dengan arti kata lain, ulama mentafsirkan ayat ini, peringatan yang Allah bagikan ini tak kira pada siapa, orang awam, orang kaya, orang miskin, semuanya perlu disampaikan dengan cara yang betul. Ya, perlu disampaikan dengan cara yang betul. Cuma tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran ini dah betul dah. Al-Hadis, hadis yang sahih pun dah betul dah. Tinggal cara kita mengambil penafsiran dia saja. Tetapi apa yang berlaku pada akhir-akhir ini, kita menyaksikan penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis mula telah diselewengkan. Ini masalahnya. Susah ya, tuan-tuan dan perempuan, susah. Mudah-mudahan Baitul Salam pelihara ya manhaj ini. Baitul Salam, Yayasan Ta'lim, Baitul Sunnah ya pelihara manhaj ini. Ya, kerana apa? Kerana kalau terlari, kerana ia berkaitan dengan ustaz-ustaz yang mendakwa dirinya sunnah. Dia jadi begitu. Ustaz-ustaz yang mendakwa dirinya sunnah telah menggunakan Al-Quran dan hadis ya dengan penafsiran yang tidak mengikut manhaj cara mentafsir Al-Quran. Terutamanya waktu pilihan raya lah. Ya, kita lihat dahsyat. Ya, tafsiran nak membenarkan orang kafir itu.
Ya, di tafsirnya Al-Quran, subhanallah. Berat ya. Berat. Ya. Kenapa? Dia merupakan satu perkara menjadi fitnah kepada jemaah-jemaah sunnah. Orang-orang yang belajar Quran dan sunnah tiba-tiba, ustaz kata macam tu. Mereka mula. Bukan masalah menang kalah undi itu, tetapi masalah i'tiqad itu telah lari daripada wala' wal bara' tu dah lari. Ya, cara kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah tu dah tidak menepati apa yang Allah terangkan. Habis. Aduh, susah juga ya. Kita mengharapkan supaya Baitul Sunnah, Baitul Salam mempertahankan manhaj ini. Ya, agak amat penting orang-orang seperti ya Ustaz Adli, Ustaz Asri Sobri. Ini orang-orang yang bagi saya masya-Allah ya dapat menjaga manhaj Quran dan Sunnah. Idris Sulaiman. Ya, Ustaz mana lagi? Yang mana? Ustaz Sunnah. Ya, Abul Asma. Ya, yang boleh. Maksudnya, tapi jangan di atas dasar taksub. Bagi saya amat penting, bukan di atas dasar taksub. Ustaz-ustaz ni, ustaz juga, dia akan berlaku kesilapan. Cuma cara perbincangan ini amat penting. Ya. Baik. Kerana fitnah ya, kerana dia akan berlaku fitnah yang besar. Kesudahan tu. Sampai saya terpaksa mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendirilah. Siapa yang nak selamat-selamat, belajarlah betul-betul, ya, dapatkan manhaj ini dengan cara yang betul. Tetapi jangan di atas dasar taksub. Okey, kita ada ustaz-ustaz sunnah ni, rujuk. Jangan satu ustaz je. Kalau satu ustaz, dia akan timbul fitnah, taksub. Bila taksub, dia membutakan mata kita. Tetapi bila kita rujuk ustaz ni, kelompok ustaz sunnah yang terkenal dengan memahami sunnah, okey, tak apa. Jangan. Ya, bila saya tengok dalam keadaan yang begini, rupanya timbul waktu pilihan raya pula ustaz-ustaz ni. Aduh, kata fitnah besar. Ya, fitnah besar. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk lah. Bagi kita Allah bagi petunjuk dan Allah pelihara kita semua. Bagus dah. Quran dah bagus. Hadis dah sahih. Penafsiran itu. Oleh kerana itu Syekh Albani rahimahullah mengulangi, banyak kali dia ulang. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Itu tak boleh lari. Ya. Penafsiran Quran dan Sunnah mesti mengikut 3 generasi yang terbaik ini. Kefahaman ini. Dia akan terselamat. Walaupun seperti Ibn Taymiyah selepas 3 kurun terbaik. Tetapi dia mengikut manhaj yang awal. Maka oleh kerana itu kita menerima dia. Ya. Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Kathir. Ni imam-imam yang besar ini mengikut manhaj yang awal. Maka kita terima. Tetapi muncul yang akhir ini, dia sebahagian diikut yang awal, sebahagian lagi ikut kepada hawa nafsu dia. Habis kita. Merbahaya. Ya, merbahaya. Yang bahayanya orang awam. Ya, bahayanya orang awam. Tak tahulah. Allahu a'lam. Dalam bab ini saya katakan berdiri di atas manhaj yang betul. Okey. Allah berfirman lagi. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendakinya, tentulah ia memperhatikannya. Yakni siapa pun yang menghendaki, maka ia akan mengingat Allah di setiap urusan. Ada kemungkinan domir kata ganti ini kepada wahyu, yakni kepada Al-Quran. Kerana konteks perbicaraan itu memang mengarah kepadanya. Okey. Dalam bab ini, Allah mengarahkan kita apa-apa kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Kena hilangkan hawa nafsu kita tu. Buang. Ikut Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 generasi terbaik. Tuan-tuan dan perempuan, kehidupan kita di dunia sebentar sahaja. Ya, tak lama lagi kita akan mati. Tak kiralah usia macam mana sekalipun, kita akan mati. Biar kita persembahkan amalan kita ni betul-betul mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Supaya amalan kita ini diterima oleh Allah. Di kubur kita selesai, lepas tu di akhirat diterima oleh Allah dan memberatkan timbangan kita. Tetapi sayang, di saat-saat akhir tiba-tiba kita terpesong, tiba-tiba kita tidak mengikut manhaj yang betul, maka itu yang akan merugikan kita. Saat-saat akhir. Ya, saat-saat akhir, bak kata orang, saat-saat waktu lari itu, lah dia dah tak larat dah. Orang lain pula yang dapat yang terbaik. Na'udzubillah.
Ingat ya, banyak. Ini di antara perkara yang amat penting. Banyak berdoa kepada Allah. Allah bagikan petunjuk kepada kita. Allah istiqamahkan kita. Banyak kena minta tu. Di hari-hari fitnah yang begini. Saya risau. Di antaranya kemunculan Dajjal nanti. Ingat ya, kemunculan Dajjal bukan sebarangan. Jangan kita ingat kemunculan Dajjal macam datang orang-orang kafir yang jelas kafir. Kita takkan ikut. Ya, kalau jelas kafir, kita takkan ikut. Tetapi kemunculan Dajjal dalam bentuk membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Letih kita. Kalau dia datang bawa bentuk Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tak kira lah sunnah sahihah ke tak sahih, dia bawa Al-Quran dan As-Sunnah, maka di situ kita takut. Dia tak akan datang bentuk Al-Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Dia tak akan ikut. Dia tak akan datang dalam bentuk tu. Tetapi dia akan datang dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman yang tertentu. Saya terlihat dalam risalah seorang lelaki, dia seorang imam di Dubai rasanya, Wasim, apa nama dia, Wasim bin apa ke, subhanallah ya, jahat. Statement kalimah-kalimah dia jahat, sedangkan dia imam, boleh bahasa Arab. Dia keluarkan fatwa dia, subhanallah. Syekh Saleh Fauzan selalu meratkan kalimah-kalimah dia, ucapan-ucapan dia. Ya, kerana apa? Syubhah. Dia datangkan syubhah terlampau banyak. Begitu dahsyat. Ya, begitu dahsyat. Dia datangkan syubhah sehingga kan apa yang dibuat oleh orang Arab sekarang ni, macam apa yang baru ni, apa? Hollywood. Apa? Halloween. Halloween kan. Dia membenarkan. Subhanallah, dia membenarkan. Dahsyat. Itu imam, salah seorang imam keluar live dalam TV. Ya, Wasim apa nama dia? Jahat. Baik lagi si apa Dr. Mala tu. Kan? Dia tegur pada orang Islam. Ya. Pakai baju apa macam Bollywood tu tak apa. Tapi jangan letak tanda tu. Kita kena bezakan budaya dengan agama. Dia pula terangkan. Masya Allah kata. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Tetapi Wasim imam tu, dia boleh keluarkan fatwa yang na'uzubillah. Na'uzubillah. Dahsyat. Saya dengar tu, waktu dia bercakap tu, ada beberapa siri tu saya dengar, na'uzubillah. Ya, memang agama itu ikut akal dia je. Ikut akal dia. Dia guna Quran, guna hadis, guna tu. La ilaha illallah. Jahat. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, ni dia akhir zaman. Ya. Tak mustahil kalau Dajjal muncul, kalau dia datang dalam bentuk yang begitu, habis. Ya. Kena pula orang Arab, habis kita. Kena pula kata cicit Rasulullah, hancur kita. Habis, hancur. Masing-masing kena selamatkan diri. Ya, masing-masing kena selamatkan diri. Oleh kerana tu, usul akidah, saya tak tahu dalam Baitul Salam ni mengajar kita apa. Macam dibagikan syarah sunnah tu. Okey, penting tu. Sebenarnya walaupun pada zaman itu, kitab itu dikarang pada zaman itu, tetapi dia ada maklumat-maklumat yang penting untuk kita studikan. Ya, dan seharusnya ada, zaman ini pun ada kitab-kitab, ya, syarah sunnah berlaku pada zaman ini. Ya, kenapa? Kemahiran dalam bab akidah pada zaman ini kena ada. Kalau tidak, kita akan tenggelam dalam kesesatan yang dibawa oleh anak cucu Dajjal ni. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi dalam bab ini, ya, apa yang penting, ya, khulasah dalam bab ini, tolong ambil kalimah yang diterangkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 generasi terbaik. Ya, kena ambil tu. Dan kedua, pada zaman ini rujuk kepada ustaz-ustaz sunnah, ya, terutamanya macam kita ada markas di sini, Baitul Salam, ya, rujuk kepada ustaz-ustaz di sini. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kesesatan-kesesatan yang menakutkan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta